Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan bagaimana kita akan menggunakan definite integral ataupun kamiran tentu untuk menentukan isi padu bagi satu bentuk yang tak sekata. Iaitu seperti mana murid-murid belajar dahulu, iaitu salah satu daripada penggunaan mempelajari kamiran tentu ataupun definite integral di bawah tajuk pengamiran ataupun integration adalah untuk menentukan luas satu bentuk yang tak sekata. Dimaksud tak sekata di sini ialah luas itu tidak boleh ditentukan dengan menggunakan formula. Jika kita tidak boleh menggunakan formula, satu lagi alternatif untuk menentukan luas adalah dengan menggunakan integration, iaitu dengan menggunakan kamiran tentu. So begitu juga untuk sekiranya kita nak menentukan isi padu ataupun volume. Jika bentuk itu adalah bentuk yang tak sekata, maksudnya isi padu ataupun volume bagi bentuk yang kita nak tentukan itu tidak mempunyai formula. Okay, bagaimana kita nak kira ataupun tentukan volume bagi bentuk berkenaan? So di sini cikgu akan kongsi bagaimana integrations ataupun definite integral kamiran tentu itu digunakan dalam menentukan isi padu bagi satu bentuk. Tapi cikgu akan gunakan satu perbandingan, iaitu cikgu akan menggunakan perbandingan bentuk sekata, iaitu dengan menggunakan formula untuk menentukan volume, dan untuk buktikan cikgu gunakan integrations. So cikgu tak nak gunakan yang tak ada formula. Sebab cikgu di sini nak buktikan ya salah satu alternatif, salah satu lagi cara untuk menentukan volume ialah dengan menggunakan definite integral ataupun kamiran tentu. Cikgu nak buktikan itu. So ini hanya boleh dibuktikan dengan kita bandingkan benda yang serupa, iaitu dengan menggunakan formula, dan benda yang serupa kita gunakan integration. Sebab itu dalam contoh ini cikgu pilih satu bentuk yang sekata, maksudnya bentuk yang boleh tentukan volume dengan menggunakan formula. Okey, cikgu mulakan ya. Okey, katakan cikgu pilih satu kon. Okey, katakan cikgu pilih satu kon. Okey, katakan cikgu pilih satu kon. Okey, katakan cikgu pilih satu kon, biar kita lukis balik. Cikgu lukis balik. Okey. Okey, perhatikan di sini. Ya, kita ada satu kon. So untuk menentukan isi padu ataupun volume untuk kon ini, formula ialah 1/3 pi r square h. So ini adalah formula yang kita akan gunakan untuk menentukan luas bagi bentuk kon ini, solid kon ini. Okey, iaitu 1/3 pi r square h. So untuk menentukan ataupun mengira volume ataupun isi padu untuk solid ataupun pejal kon ini, isi padunya, so maka perlu kita tentukan berapakah tinggi kon ini. Katakan cikgu ambil ianya adalah 6 cm. Contoh ya, cikgu ambil 6 cm. Manakala cikgu gunakan jejarinya ataupun radiusnya ialah 3 cm. Contoh ya, cikgu ambil contoh. So sekarang kalau kita nak tentukan isi padu bagi kon ini, formulanya adalah 1/3 pi r square h. So di sini didapati tingginya ialah 6 cm, manakala radiusnya jejarinya adalah 3 cm. So sekarang kita gantikan dalam formula ini.
iaitu sama dengan 1/3. Okey, darab pi, darab radius berapa? 3. So 3 kuasa 2 darab tingginya adalah 6. So dari sini kita dapati, okey, so kita dapati ianya adalah 1/3 kita boleh matikan. So di sini 6/3, okey, 18 pi centimeter padu. Okey, cikgu kekalkan dalam sebutan pi ya, sebab kita akan bandingkan dengan soalan nanti. Perhatikan di sini, okey, calculate volume, okey, in terms of pi. Calculate volume in terms of pi. So, sebab itu cikgu kekalkan dalam sebutan pi. So sekarang perhatikan, jika solid ya, yang sekata ni, bentuk sekata ini, iaitu bentuknya ialah satu kon. Untuk menentukan isi padu bagi kon ini, formulanya ialah 1/3 pi r square h, iaitu r adalah radius, di sini adalah 3 cm, manakala tinggi kon adalah 6 cm. So jika cikgu gantikan nilai ini ke dalam formula, adalah didapati bagi isi padu bagi kon ini adalah 18 pi cm persegi, sebab soalan nak jawapan dalam sebutan pi, sebab itu cikgu kekalkan dalam sebutan pi. Okey, sekarang cikgu nak buktikan satu lagi cara untuk mengira volume ataupun isi padu, ialah dengan menggunakan integration ataupun pengamiran, iaitu bahagian definite integral ataupun kamiran tentu. So bagaimana bahagian kamiran tentu ataupun definite integral itu boleh kita gunakan, okey, untuk menentukan isi padu untuk kon seperti yang cikgu bincangkan tadi. So untuk menentukan isi padu dengan cara integration ataupun pengamiran, ya, seperti mana kita perlukan satu graf di dalam sistem Cartesian. Okey, kita perlukan satu graf. Di sini graf ialah satu garis lurus. Maksud di sini, cikgu akan gunakan garis ini sebagai garis lurus, dan cikgu letakkan dia dalam satu paksi. Perhatikan di sini, yang ini adalah garis lurus, kemudian cikgu letakkan dalam paksi, yang ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X. So perhatikan bentuk ini, iaitu daripada sini ke sini adalah 6, perhatikan, dan tinggi ini adalah 3. So kita perlukan kita perlukan persamaan untuk graf ini. Di sini adalah garis lurus ataupun straight line. So kita perlukan iaitu Y dalam sebutan X. Okey, kita perlukan satu persamaan untuk garis lurus ini yang kita panggil sebagai graf. Okey, kemudian kita letakkan dalam satu sata Cartesian. Okey, so supaya kita boleh gunakan integrations untuk mengira isi padu untuk bentuk ini. Okey, itu yang cikgu letakkan di sini. Perhatikan, ini adalah graf dia, itu garis lurus. Cikgu letakkan garis lurus, dan cikgu letakkan dalam satu sistem Cartesian, paksi Y dengan paksi X, paksi Y dengan paksi X. Perhatikan, so daripada sini ke sini adalah 6, so cikgu letakkan dari sini ke sini adalah 6. Dan untuk ini cikgu pilih 3. So kalau cikgu nak dapatkan yang ini di sini adalah 3, so ini adalah bentuk persamaan bagi garis lurus berkenaan, iaitu Y sama dengan 1/2X. Mengapa? Katakan sekarang di sini kalau yang ini adalah Y sama dengan 1/2X. X berapa? 6. So cikgu gantikan 1/2, 6 kita dapat 3. So maksud di sini apabila X6 Y adalah 3. So sama seperti mana radiusnya adalah 3. Okay, so sekarang perhatikan, cikgu lurikan satu kawasan, dan kawasan ini adalah di antara di antara graf dengan paksi X. Okey, so sekarang cikgu padamkan yang ini. Kita tumpukan bagaimana kita akan gunakan. Okey, kita akan gunakan sebelum itu.
cikgu nak salin jawapan tadi, iaitu volume adalah 18 pi. Okey, 18 pi sentimeter ya. So sentimeter padu. Okey. So sekarang cikgu akan gunakan benda yang sama tetapi dalam sistem Cartesian ataupun Cartesian plane. Ya, serta Cartesian ya. Okey, sekarang perhatikan bagaimana kita akan gunakan pengambilan untuk menentukan isi padu kawasan yang lori ataupun area of shaded, di mana area of shaded ini terletak di antara graf dengan x-axis. Ya, perhatikan yang cikgu lorikan ini terletak di antara garis lurus yang kita panggil di sini adalah graf, di mana persamaan ialah y sama dengan 1/2 x. Okey, so kawasannya adalah limit x adalah daripada 0 sampai 6. Iaitu kawasan lori untuk x, limit x adalah 0 sampai 6. Apa yang kita perlu sekarang ialah apabila kawasan lori ini, perhatikan soalannya, calculate the volume generated. Okey, so sekarang soalan kata berapakah isi padu yang dijanakan? Berapakah isi padu yang dijanakan? Iaitu calculate the volume of generated in terms of pi. Kan cikgu dah kata dalam sebutan pi. When the shaded, iaitu maksudnya yang dilorikan, shaded region is rotated, iaitu diputar 360 darjah. Okey, rotated through 360 degrees about the x-axis. Maksudnya kita akan putarkan kawasan lori ini 360 darjah dengan menggunakan paksi x sebagai paksi putaran. Kita akan gunakan paksi x sebagai paksi putaran. So apabila kita putarkan paksi x ialah paksi putaran, dan apabila shaded ini kita rotate 360 degrees, maka ia akan membentuk satu kod. Perhatikan di sini. Faham tak? So apabila bahagian yang shaded region ini rotate 360 degrees through about x-axis, apabila diputarkan 360 darjah, okey, dengan menggunakan paksi x sebagai paksi putaran, maka perhatikan bentuk yang dihasilkan adalah satu kon. So untuk menentukan isi padu ataupun volume bagi kon yang dihasilkan melalui putaran itu, kita nak gunakan integrations. Kita nak gunakan integrations. So maksud di sini, kalau kita nak gunakan integration, bahagian integration yang kita kena gunakan ialah definite integral ataupun kamiran tentu. So untuk kamiran tentu, sebelum kita tulis kamiran tentu, ya, kita perlukan yang ini adalah y sama dengan 1/2 x. So perhatikan di sini, yang ini adalah kawasan lori. Okey, paksi y kosong, dan julat x adalah 6/0. Yang ini adalah paksi x. Jelas? So sekarang kita nak putar 360 darjah, iaitu rotate 360 degrees. So untuk raja ini, kalau kita nak tuliskan volume adalah, kalau untuk raja ini, bagi raja yang diberikan, bagi given diagram, kalau kita gunakan integrations untuk mencari formula, dan bagaimana kita akan gunakan integration ialah definite integral. So kita nak tulis definite integral untuk raja ini ialah pi integrations, perhatikan di sini 6/0 iaitu julat x ataupun limit x. Di sini adalah y square dx. Pastikan ini kuasa dulu. Okey, kalau area adalah y dx, tetapi volume adalah y square dx. Y square dx, tetapi pi di luar. Jelas? So ini adalah
mencari volume, mengira volume dengan menggunakan definite integral untuk raja yang diberikan. So sekarang kita perlukan y square. Kita perlukan y square. Yang kita ada apa? Y. So sekarang kita perlukan y square. So y adalah 1/2x. Kita perlukan y square. So cikgu letakkan kuasa 2 di sini, cikgu letakkan kuasa 2 di sini. So didapati y square ialah 1/4x kuasa 2. Perhatikan sekarang. Sebab untuk cari volume, yang y ini perlu dikuasa 2. So y ialah 1/2x. Tetapi untuk volume kita perlukan y square. So cikgu letakkan square di sini dan square di sebelah kanan. So di sini y square adalah 1/4, 1/2 kuasa 2 ialah 1/4 x kuasa 2. So sekarang kita dapati, okey, so yang ini adalah pi integration 6/0 y square adalah tadi ya 1/4 x kuasa 2 dx. Okey, perhatikan di sini. Masih ingat tak? Masih ingat tak? Iaitu dalam rules yang kedua integrations, indefinite integration, iaitu kita ada belajar integration kxn dx. Masih ingat? So dalam rules kedua k itu kita luarkan di atas, iaitu k integration xn dx. Masih ingat tak? So kalau murid-murid masih ingat ini, maka 1/4 ini cikgu keluarkan. So bila cikgu keluarkan 1/4 ini, perhatikan ini jadi 1/4 pi. Cikgu dah keluarkan integrations limit x adalah 6/0, kemudian x kuasa 2 dx. Okey, perhatikan sekarang. Okey, ini adalah definite integral yang kita akan gunakan untuk menentukan isi padu ataupun volume bagi kawasan yang terletak di antara graf dengan x-axis apabila diputarkan rotate 360 degrees through about x-axis. Apabila kita gunakan x-axis sebagai paksi putaran dan kita rotate 360 degrees, maka wujudlah satu cone. So cone ini kalau kita nak kira volume dengan menggunakan integrations, kita akan gunakan definite integrations. So untuk mencari isi padu ataupun volume dengan definite integration, perhatikan iaitu pi, yang ini adalah limit x, y square dx. Okey, y square cikgu dah tunjukkan tadi, ya yang ini. So sekarang seterusnya kita akan lakukan integrations ataupun integral ke atas definite integration ini sehingga kita memperolehi nilai. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini semua. Okey, sekarang cikgu padamkan. Okey, kita salin balik yang perlu saja. Iaitu kita dapati volume ataupun isi padu adalah, okey, cikgu dah keluarkannya 1/4 pi integrations 6/0 x kuasa 2 dx. Jelas? Okey. Sekarang kita lakukan integrations ke atas x kuasa 2. So x kuasa 2 kalau kita lakukan integrations adalah x 2 tambah 1 bagi dengan 2 tambah 1 tambah c. Jelas? Iaitu x kuasa 3 bahagi dengan 3 tambah c jika yang ini adalah indefinite. Kalau ianya adalah definite, kita ambil yang ini saja. So yang ini adalah 1/4 pi ataupun cikgu letakkan pi per 4 sama juga 1/4 pi, cikgu letakkan pi per 4. Perhatikan yang ini sudah dilakukan integration. Selepas lakukan integration adalah x kuasa 3 bahagi dengan 3. Okey, 6/0. So sekarang cikgu gantikan dengan 6. So sekarang perhatikan di sini. So kita gantikan di sini ialah 6. 6. Kita ada 3. Okey, so sekarang kita rotate ya. So sekarang perhatikan di sini
kita akan gunakan 6 di sini. So, kita ganti X itu adalah 6 kuasa 3. Okey, bahagi dengan 3. Okey, yang ini ya. Lepas itu kita ada pi bahagi dengan 4. Iaitu apabila cikgu gantikan X dengan 6. Jelas? Okey, so sekarang kita gunakan kalkulator, iaitu okey, 6 kuasa 3, 6 kuasa 3. Okey, kemudian bahagi 3. Okey, kemudian bahagi dengan 4. So kita dapat 18. So kita dapat, apabila kita selesaikan, kita dapat ialah pi yang ini adalah 18, iaitu 6 kuasa 3 dibahagikan dengan 3, kemudian dibahagi dengan 4 lagi, kita nak bahagikan, so kita dapat 18. So maksud di sini ya pi per 4. Okey, yang ini apabila cikgu letakkan 6, so cikgu dapat 18. Okey, tolak. So sekarang cikgu letakkan kosong di sini pula. Okey, sebab X kosong kan? Apabila cikgu letakkan kosong, semestinya ya kosong kuasa 3 ialah kosong, so keseluruhan ini akan menjadi kosong, iaitu pi per 4. Yang ini adalah kosong. So sekarang apabila cikgu gantikan kosong di sini, cikgu dapati nilai adalah kosong. So 18 tolak kosong. Okey, yang ini cikgu dah okey, cikgu kena padamkan ini. Sebab selepas cikgu dah gantikan 6, yang 4 ini kita dah bahagi, so kita dapat 18. Yang tinggal di sini adalah pi ya. Okey, cikgu lupa tadi sebab kita dah gunakan tadi 4 bahagi 4. So 4 dah gunakan, so tinggal pi saja. So cikgu letakkan pi di sini. So sekarang perhatikan di sini. Di akhir kita dapati, okey, isi padunya ialah 18 kalau kosong adalah ya 18 tolak kosong ialah 18. So kita ada 18 itu sama dengan 18 pi unit kuasa 2. Okey, perhatikan di sini nilai yang kita perolehi daripada definite integral ataupun pengamiran ataupun integrations daripada wall ataupun formula yang kita gunakan. Okey, di sini cikgu tadi gunakan unit adalah sentimeter, tapi di sini sebab ianya adalah dalam sistem Cartesian ataupun sata Cartesian, so semua unitnya adalah unit. So tapi perhatikan dengan nilai di sini adalah 18 pi dan di sini adalah 18 pi. Okey, unit saja berlainan sebab tadi cikgu gunakan dalam sentimeter, yang ini melibatkan koordinat, so itu unit. Tapi nilai yang kita perolehi adalah dua-dua adalah sama. So daripada sini, apa yang cikgu cuba buktikan adalah ya, satu lagi cara untuk menentukan volume ataupun isi padu bagi satu bentuk adalah dengan menggunakan integration ataupun pengamiran, iaitu bahagian kamiran tentu ataupun definite integral. Inilah buktinya. Tetapi biasanya bila mana kita akan gunakan integrations untuk menentukan volume adalah seperti mana dalam luas. Apabila ia melibatkan satu kawasan di mana luas nak tentukan, bentuknya ialah tak sekata. Apabila bentuk tak sekata, kita tidak mempunyai formula untuk menentukan luas. So jika tidak ada formula, so satu lagi cara nak menentukan luas adalah dengan menggunakan integrations ataupun pengamiran dengan menggunakan kamiran tentu ataupun definite integral. Di sini pun sama juga. Jika bentuknya adalah bentuk sekata dan melibatkan volume isi padu, maka kita boleh gunakan formula. Dalam contoh ini, cikgu pilih bentuk yang sama, iaitu jenis kon. Dan cikgu buktikan bahawa walaupun kita gunakan formula kon 1/3 pi r square h dengan nilai-nilai yang sama untuk yang gunakan formula dan dengan untuk integrations, kita dapati nilai yang kita perolehi untuk bentuk yang sama, tak kira formula ataupun dengan cara integrations,
nilainya adalah sama. So ini adalah bukti bahawa ya, satu lagi cara nak mengira isi padu ataupun volume bagi satu solid adalah dengan menggunakan integrations, iaitu bahagian definite integral seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, so cikgu harap di sini cikgu nak buktikan bahawa ya, integrations boleh digunakan untuk mengira isi padu ataupun volume. Itu bukti. So cikgu dah buktikan dengan membincang contoh ini. So cikgu harap murid-murid dapat faham bahawa ya, sekarang murid mempunyai dua pilihan untuk mengira isi padu bagi satu solid, sama ada menggunakan formula, iaitu sekiranya bentuk solid itu adalah sekata yang mempunyai formula untuk mengira isi padu, ataupun bentuk isi padu yang tidak mempunyai formula, iaitu tak sekata, di mana boleh ditentukan isi padu dengan menggunakan kamiran tentu ataupun definite integral. So cikgu harap apa yang cikgu bincangkan dalam video ini dapat membantu ataupun meyakinkan murid-murid ya, satu lagi cara selain daripada formula, satu lagi cara untuk menentukan ataupun mengira volume ataupun isi padu ialah dengan menggunakan integrations. So cikgu harap jika anda berpuas hati penerangan cikgu, seperti biasa berikan thumbs ataupun likes untuk cikgu. Tolong kongsi video-video cikgu kepada rakan-rakan anda yang lain. Untuk anda jangan lupa tekan bell button supaya dapat notifikasi daripada YouTube. Okey, seperti biasa, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye bye. Terima kasih.